Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, jadi ayahanda, bonda, tuan-tuan dan puan-puan, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, anak-anak semua, maka cek balik diri kita, suami kita, isteri kita, anak-anak, cucu, cicit, ilmu fardu ain kat mana? Okey, belajar ilmu fardu ain, patut sebulan sekali sekurang-kurangnya, seminggu sekali kalau boleh, dalam majlis maulid dan majlis zikir. Dapat ilmu, mencahayakan ilmu. Jadi akhirnya jadi orang yang sibuk dengan Allah. Itu dia punya, siapa yang nak salin? Sibuk dengan Allah. Itu bendanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin, amma ba'. Yang kami kasihi ayahanda Amir Hussein Al-Junaid Hafizahullah, yang menjadi asbab untuk kita semua berpanjangan berada dalam majlis-majlis kecintaan, pada menyatakan puji-pujian kepada kerahmatan yang Allah utuskan kepada semua insan. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, pastinya saya akan menyatakan takzim saya kepada ayah saya di sebelah kiri, Haji Zulkifli bin Abdul Aziz Al-Atas, dan juga anak kecil saya sini, Ahmad Amir Iskandar. Bagi kuat semangat. Bagi kuat semangat. Kemudian kepada ayahanda-ayahanda yang hadir dalam majlis ini, Pak Ustaz Ahmad Maksum. Awal perkenalan, selama ni tengok dalam poster, beberapa poster yang ada. Kali ini bertua, Alhamdulillah. Dan juga kepada semua hadirin hadirat, ayahanda bonda, yang mudah-mudahan semua kita ini dalam kerahmatan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cakap lama ni. Ayahanda Amir Hussein sebut mana paling minimum sampai 10.5. Tak tahulah typo ke tidak tu Abang Farhin. Saya tanya ayahanda sama pukul apa nak cakap ni? 10.5 tu saya gelak awal-awal tu. 10.5. Maknanya sekarang pukul 9. 1 jam setengah tu. 10.5 no. 1 jam setengah tibai. Banyak ni. Okay, jangan ngantuk jangan ngantuk. Tapi kalau nak saya cepat habis, tidur segera, nanti habislah. Kalau semua duk mendengar tu kan, lambatlah saya. Jap, tak buka. Dah. Dah mana ni? Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ni masih dalam musafir. Sebelum nak musafir tu, kita minta doa daripada Ami dulu. Saya sebut kata saya nak pergi ke sini. Patutlah kali sebelum nak naik flight tu, Ami kata, okey kalau macam tu Sabtu malam Ahad harus dekat sini. Jadi kiranya ini adalah maknanya destinasi yang terakhir musafir saya. Yang pertama pergi ke Jember, Pondok Pesantren Al-Qadiri untuk majlis khatam. Majlis zikir khataman dia. Okey, dan yang hadirnya kurang lebih dalam 2 padang bola. Luas sangat. Begitu. Yang dipimpin oleh Al-Mukarram Syekh Kiai Muzaki Shah. Sekarang ni biar dah amat sepuh, amat uzur, diganti oleh anaknya Lora Taufik. Lora ni kira kiai lah, anak Kiai Taufik. Begitu. Kemudian dari situ saya terus lagi daripada Jember, Jawa Timur, yang ke timur, saya terus lagi pergi ke Jawa Tengah untuk bertemu dengan Al-Mukarram Syekh Fathur Rahman Tayyib Al-Mursyid, yang menjadi mursyid Tariqah Syatariyah di Juwana, pada Jawa Tengah. Di situ ada majlis. Kemudian patah balik, naik kereta api pergi ke Surabaya, sampai ke KL, sampai ke Shah Alam, sampai ke sini. Ini majlis terakhir. Maknanya nanti balik rumah baru habis musafir. Mudah-mudahan keberkatan daripada majlis-majlis yang kita hadiri itu maknanya melimpah juga sampai ke sini insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad.
Pertama sekali, kita ulang kaji balik berkenaan dengan apakah yang diperlukan untuk memimpin akal. Supaya tidak disalahfahami bahawa akal itu seperti tidak diberi pemberat dalam pengajian, dalam kefahaman Islam. Akal itu harus dipimpin oleh ilmu fardu ain. Itu pertama. Akal harus dipimpin oleh ilmu fardu ain. Yang pertama, akal itu perlu digunakan untuk belajar memahami ilmu fardu ain yang 3 itu. Iaitu yang berdasarkan kepada iman, Islam dan ihsan, iaitu ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Itu bendanya. Jadi bila dah faham akal itu kerangka, bagaimana dengan ilmu akidah untuk keyakinan, bagaimana dengan ilmu fiqh untuk pengamalan, dan bagaimana dengan ilmu tasawuf untuk kenikmatan dari sebuah penyerahan. Itu tasawuf. Kenikmatan dalam sebuah penyerahan. Okay, bila begitu keadaannya, barulah kita dapat memahami apa maknanya kita ini sebagai seorang yang beragama Islam. Begitu. Jadi akal perlu digunakan untuk memahami 3 ilmu ini. Walau apa pun keadaan yang terjadi, walau bagaimanapun apa perkara yang berlaku, benda ni kena belajar. Kalau datang ke rumah bonda kita, bonda ini House of Khadijah, rumah bonda kita lah. Kan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih perlu untuk diutamakan bagi semua orang yang beriman, dan isteri-isteri baginda adalah bonda-bonda para mukminin. Maka kita bila dah masuk ke House of Khadijah ini, ibarat kita anak beranak masuk ke dalam rumah mak kita, bonda kita. Jadi bila begitu keadaannya, jadilah kita ibarat cari-cari bulu ayam. Betul? Bulu ayam ke tak? Bukan, bulu ayam lah. Cari-cari bulu ayam. Maknanya mungkin ada terasa hati kanan, terasa hati kiri, mungkin ada tak senang hati di depan, mungkin susah hati di belakang dan sebagainya. Kot mana pun kita semuanya, pangkatnya apa dia? Pangkatnya anak-anak dengan Nabi SAW. Pergi ke pangkuan rumah bonda kita, Siti Khadijah Al-Kubra. Maka di situ perlu untuk kita berasa tenang dalam dakapan ibu. Seorang bayi yang bila menangis bagaimanapun, bila kembali ke dekapan ibu, hatinya akan menjadi tenang. Itulah kurang lebih penghayatan setiap kali kalau saya datang ke sini. Begitu. Perlu begitu. Okey. Kita kalau datang ke sini sekalipun, bermaulid bagaimana banyak sekalipun, tetapi kalau tidak di atas asas pemikiran, keakalan, berdasarkan kepada ilmu fardu ain, maka orang Indonesia sebut percuma. Percuma. Percuma maksudnya apa dia? Sia-sia. Percuma itu sia-sia. Maknanya sia-sia. Sebenarnya. Melainkan kalau dengan pengamalan-pengamalan selawat, zikir dan sebagainya itu menjadi dorongan untuk kita lebih mempelajari ilmu fardu ain tadi, baru ada barakahnya. Itu kita kena tengok. Kita banyak berselawat ini diberkati ataupun tipu daya. Akhir zaman itu je. Diberkati atau tipu daya. Banyak berselawat di peringkat awal, kalau diberkati maka akan terdorong untuk belajar ilmu fardu ain. Begitu. Kadang-kadang diuji lagi. Ilmu fardu ain diremehkan, tapi banyak pergi ilmu-ilmu yang macam-macam ni. Baca kitab sana, baca kitab sini, baca hadis sana, baca syarah sini, tafsir sana sini dan sebagainya. Ilmu fardu ain dilupakan. Itu juga tipu daya sebenarnya. Ni agak eksplisit ni Abang Farin. Agak eksplisit. Jangan rasa hati ya. Yang terasa hati. Perkara ini telah diberi teguran oleh ayahanda kita semua dalam falsafah Islam di Malaysia ini. Yang berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Naqi Al-Attas, bahawa kita ini banyak pergi kepada fardu kifayah, tetapi kita mengabaikan fardu ain. Dan fardu kifayah itu tidak akan bermakna apa-apa kalau kita meninggalkan ilmu fardu ain. Itu kena faham. Kot mana pun fardu ain dulu. Jadi kalau banyak berselawat, kalau banyak belajar kitab dan sebagainya, tanpa ilmu fardu ain, tetap tidak mencapai perkaranya. Itu agak keras tu. Tapi bila lagi nak keras? Sekali-sekali datang keras. Gitu. Tapi tak keras sangat sebenarnya. Cumanya tersentap sikit lah. Gitu. Jadi kena tengok balik. Dan nanti takut-takut kita belajar sebab kita suka nak dengar apa yang kita nak belajar. Kita belajar sebab kita suka dengan perkara itu. Itu disebut sebagai belajar atas kehendak. Atas kehendak diri. Bukan belajar untuk memperhambakan diri kepada ilahi. Itu juga perlu untuk dimuhasabahkan. Sempurna akhir-akhir Rejab
dan sempena nak menyambut Syaban. Begitu. Itu dalam 3 bulan yang diberkati ini, Rejab, Syaban dan Ramadan. Kebanyakan pengajian-pengajian di masjid-masjid dan surau-surau 5 tahun dulu, ayahanda, rata-ratanya bukan ilmu fardu ain. Rata-ratanya ilmu-ilmu yang orang suka nak dengar santai-santai begitu je, tak berat. Tapi kebelakangan ini sudah mula lebih tertumpu kepada ilmu fardu ain. Dan dalam ilmu fardu ain itu pula yang perlu untuk ditekankan adalah ilmu akidah. Itu. Adapun ilmu fiqah, tak payah nak belajar teruk-teruk. Ilmu fiqah ni maknanya kita ikut je para asatizah, para ulama memberikan penetapan istimbat fatwanya itu. Yang penting ilmu akidah tu kena faham. Dan seterusnya ilmu tasawuf, supaya kita dalam perjalanan menuju kedekatan kepada Ar-Rahman. Itu ilmu tasawuf. Habis. Kadang-kadang kita berselawat, datang balik majlis dengan para habaib, para ulama dan sebagainya, maulid dan sebagainya, sehingga kita rasa itu sudah mencukupi untuk kita. Benar tak begitu? Tak benar. Kalau tanpa ilmu fardu ain. Tapi bila dah belajar ilmu fardu ain, jangan langsung ditinggalkan ilmu atau majlis maulid dan selawat. Sebab apa? Satu, dia punya maklumat. Satu, dia punya cahaya. Satu punya maklumat, satu punya cahaya. Okay, Al-Quran itu kitab. Al-Quran itu juga nur. Jangan kita hanya ambil maklumat dari Al-Quran semata-mata tanpa kita ambil nur dari Al-Quran. Kalau kita hanya ambil maklumat saja dari Al-Quran, maka kita akan mewarisi PL ahli kitab. Apakah PL ahli kitab yang Allah nyatakan dalam Al-Quran? Suka berbalah, suka berdebat, suka berbantah, suka salah menyalah. Itu PL ahli kitab. Banyak tak berlaku benda tu sekarang? Di kalangan kita yang acah-acah ulama' ni, acah-acah ulama', acah-acah ustaz ni, pergi majlis kanan kiri, lepas tu bagi pendapat macam-macam. Pasal Al-Kahfi itu pun dah macam-macam. Mana banyak rupanya ulama'-ulama' di kalangan netizen-netizen ni. Fatwa sana, fatwa sini. Itu kenapa? Kerana kita hanya mengambil maklumat-maklumat. Okay, kalau kita mengambil maklumat-maklumat, kita memandang Al-Quran semata-mata kitab. Maka kita akan menjadi seperti PL-nya ahli kitab. Kita tak nak macam tu. Okay, kita nak, pada masa kita mengambil maklumat, info-info daripada Al-Quran sebagai kitab, kita juga mengambil apa dia? Cahaya daripada Al-Quran. Cahaya dari Al-Quran nak ambil kat mana? Majlis maulid. Ada orang dia ambil cahaya tapi tak ada lilin. Cahaya tu nak ke mana bawa? Macam mana cahaya tu boleh dipindahkan kalau tanpa lilin? Ini analogi lah ya. Bagi faham. Okey, ada orang saya pergi majlis cahaya. Okey, kemudian saya bawa balik cahaya. Tapi di mana bekas nak takung cahaya tu? Bekas nak takung cahaya tu ilmu. Ilmu tu asasnya fardu ain, disusuli dengan ilmu fardu kifayah. Jadi kalau benar kita membawa pulang cahaya, kita mesti datang ke majlis maulid dengan ilmu. Kemudian kita menyalakan ilmu kita itu dengan nyalaan cahaya. Barulah kita mempunyai ilmu yang bercahaya. Ilmu yang bercahaya akan membuatkan kita sibuk memandang Allah. Tidak sibuk memandang kehebatan diri. Tak nampak diri banyak berselawat sangat. Akulah yang terpaling selawat. Tidak sibuk dengan aku ni yang terpaling Habib. Apa follow Habib. Akulah terpaling khidmat habaib. Tak ada. Sebab dia hanya akan sibuk dengan Allah bila ilmunya bercahaya. Bila sibuk dengan Allah, kalau nampak orang bersalah, kita membetulkan, bukannya menyalahkan dia di hadapan halayak ramai. Ini dia kembali kepada adab-adab yang halus tu kan. Ini kat dalam Facebook, mana bertempur kanan kiri ni. Tambah-tambah pula ada sentimen-sentimen, kecenderungan-kecenderungan di atas paksi-paksi yang tertentu. Begitu. Jadi di situ akhirnya hilang rasional, pergi kepada emosi dan akhirnya maklumat itu tidak membuatkan kita berasa bahagia dengan Allah dan Rasulullah SAW. Maka nak buat macam mana? Datang balik perut ibu, House of Khadijah, datang balik sini, maka kita alignmentkan balik apa yang maklumat, apa yang cahaya. Maka akhirnya kita nak tenang dengan Allah, sibuk dengan Allah dan sentiasa merasai berada dalam pentadbiran Allah. Selesai kat situ. Nampak yang betul, kita tak cemburu dan dengki. Kita cuba untuk contohi. Nampak yang salah, kita tidak menyalahkan, tapi kita membetulkan dalam keadaan yang menjaga keaiban, menjaga kehormatan dan sebagainya. Maka akhirnya baru akan jadi aman. Bila dah jadi aman, barulah kita ummatan salaman. Umat yang sejahtera lagi mensejahterakan. Itu perkara yang kedua.
Ni boleh ni, sampai 10.30 ni kau macam ni. Kau macam ni boleh ni. Tiba-tiba banyak pula idea nak cakap ni. Begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, jadi ayahanda, bonda, tuan-tuan dan puan-puan, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, anak-anak semua, maka cek balik diri kita, suami kita, isteri kita, anak-anak, cucu, cicit, ilmu fardu ain kat mana? Okey, belajar ilmu fardu ain, patut sebulan sekali sekurang-kurangnya, seminggu sekali kalau boleh, dalam majlis maulid dan majlis zikir. Dapat ilmu, mencahayakan ilmu. Jadi akhirnya jadi orang yang sibuk dengan Allah. Itu dia punya, siapa yang nak salin? Sibuk dengan Allah. Itu bendanya. Kok mana pun. Bukan sibuk dengan ilmu itu, tapi menuntut ilmu. Bukan sibuk dengan maulid itu, tapi menghadiri maulid. Okay, menghadiri maulid untuk sibuk dengan Allah. Menghadiri hikmat-hikmat majlis para habaib untuk sibuk dengan Allah. Okey, jaga parking kereta sebab nak sibuk dengan Allah. Main apa? Terbangan dan sebagainya. Sibuk dengan Allah. Pasang mikrofon, PA system dan sebagainya semuanya untuk sibuk dengan Allah. Yang bagi ceramah pun sibuk dengan Allah. Yang dengar ceramah pun sibuk dengan Allah. Yang bagi ceramah tak boleh tidur. Tapi yang dengar ceramah boleh tidur. Tidurlah asalkan sibuk dengan Allah. Saya suruh tidur tak nak tidur pula. Gitu. Kalau yang bagi ceramah tidur, macam mana? Kalau dekat Jawa tu, selagi kiai dia tak bangun, maka yang jemaah memang takkan bangun. Selagi kiai dia tak makan, Ustaz? Selagi kiai tak makan, yang jemaah semua tak makan. Waktu tu pukul 1 pagi. Kiai tak bangun lagi, kiai duduk sembang macam mana pengurusan dakwah, tarikah dan sebagainya. Jemaah duduk tunggu je, tak bangun. Sampai kesudah. Jadi kalau yang bagi ceramah sibuk dengan Allah tertidur, maka semua kena tunggu sampai bangun. Okey, ibaratnya macam itulah. Maknanya kita dalam posisi masing-masing. Isteri melayani suami, bukan menghambakan diri pada suami, tapi sibuk dengan Allah dengan cara melayani suami. Suami sibuk dengan Allah dengan cara bertanggungjawab kepada isteri. Itu semua zaman kita sibuk dengan Allah. Itu perkara yang pertama. Dan ini perlu kepada ilmu yang bercahaya. Ilmu fardu ain, datang majlis zikir, majlis maulid, maka maklumat yang bercahaya. Maka ibaratnya ilmu tu ibarat torchlight. Cahaya itu ibarat bateri. Torchlight masuk bateri, barulah ada cahaya. Itulah syuhudiah yang kita nak memandang kasih Allah Subhanahu wa taala. Habis. Itu perkara yang pertama. Jadi tindakan dia apa? Tindakan dia terus tulis tindakan. Pastikan sempurna ilmu fardu ain, dia tulis. Tu terus tindakan. Tak nak bagi tausiah kosong gitu balik, rasa aku bertausiah lah sangat. Aku dengar ceramah lah sangat. Apa nak tindakannya apa? Mesti ada tindakan lah. Begitu. Macam garang je. Garang tak garang? Mesti bertindak lah yang dia. Kan, mesti nak ke? But so what? What to do? Okay. To fulfill my ilmu fardu ain. Oh, I'm speaking English right now. So, it's meaning that this point is very important. The most important thing. Okay, maknanya itu belajar ilmu fardu ain. Ingat, ilmu fardu ain ni kita suka ke tak suka ke kena belajar. Kena belajar. Belajar. Orang Melakau. Okay, kena belajar. Ilmu fardu ain ni. Peninglah Ustaz ilmu akidah ni. Sifat 20 ni macam mana. Kena belajar. Kerana keberkatan sifat 20 itu telah terjamin. Telah terbukti bahawa barakah belajar sifat 20 daripada perkara-perkara liberalism, pluralism dan keakalan yang meliar. Sifat 20 itu telah terbukti dapat menjaga akal kita daripada liar. Taklah jadi macam seorang hamba Allah tu. Sebut nama Kang, takut kena saman pula Kang. Yang kata isteri kita dan anak-anak kita perlu dipelihara. Tetapi banyak juga orang-orang lelaki yang tidak terjaga, yang ada dorongan dalaman yang ingin dikeluarkan. Maka perlu ada rumah pelacuran. Mabuk lah gitu. Kan? Kenapa? Sebab apa? Supaya ada ruang untuk dia meredakan tekanan dalamannya itu tanpa memandang kepada isteri dan anak-anak kita. Macam mana boleh ada pemikiran macam tu? Ini contoh yang saya yakin semua orang tahu. Kalau tak tahu, maksudnya duduk dekat England. Bukan duduk kat Malaysia. Kalau duduk kat Malaysia, mesti tahu. Ada yang tak tahu? Tahu kan? Baik mengaku, siapa yang tak tahu? Yang belakang tahu tak apa contoh saya cakap ni? Tahu kan? Oh, maknanya follow jugalah industri filem tanah air. Pergi maulid juga, filem tengok juga tu. Okey, tak apalah. Jadi kenapa ada pemikiran-pemikiran songsang macam ni? Sebab orang kita sekarang ini tidak berasaskan ilmu fardu ain. Jadi kalau jadi ahli akademik profesor tahap 5 pun, kalau tidak asas ilmu fardu ain, maka akan ke laut dia punya saranan-saranan dia semua akan tersasar.
Dan ini telah diberi peringatan oleh Profesor Syed Muhammad Akil Al-Atas sejak daripada tahun 80-an lagi telah dia beri penekanan benda ni. Sekarang kita sedang merasai apa dia? Akibat daripadanya. Maka kena structure balik. Okay, so what to do? Sempurnakan ilmu fardu ain. Habis. Tu yang pertama. Tapi maulid tinggal tak? Jangan. Okay. Majlis bersama habaib, khidmat bersama habaib, majlis selawat dan sebagainya tinggal tak? Jangan. Tapi kita jangan itu untuk apa? Untuk tunjuk sangat kita ni khidmat sangat ke? Bukan. Untuk tunjuk apa? Sibuk dengan Allah. Itu yang kedua. What to do? Sibuk dengan Allah pada posisi masing-masing. Itu bendanya. Jadi kita lega. Orang puji kita, kita balikkan kepada Allah. Orang tak pandang kita punya jasa-jasa, nothing wrong. Nothing tulus. Sebab apa? Sebab kita nak sibuk dengan Allah. Dan satu benda je kita boleh syok sendiri. Tulis. Satu benda je kita boleh syok sendiri. Kita boleh syok sendiri dengan Allah kita. Habis. Dengan Nabi kita. Kita syok sendiri. Allah kasih pada aku, Nabi kasih padaku. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kod mana pun dalam diriku ni ada kasih Nabi untukku. Kod mana pun. Satu benda yang kita mesti syok sendiri. Kita kena syok sendiri kita dengan Allah. Kita kena syok sendiri kita dengan Rasulullah SAW. Yang lain-lain jangan syok sendiri. Malu. Jadi annoying. Syok sendiri sangat. Begitu. Saya pun takut juga ni. Syok sendiri ke saya berceramah ni. Tausiah ni. Takut juga tu. Tapi kita ada guru yang menegur. Jadi kalau apa-apa kita serah daripada guru kita. Macam mana? Yang ni perlu tambah. Yang ni perlu kurang. Yang ni begini. Tak apalah. Ada guru yang alignment. Jadi memang kenikmatan yang paling bahagia adalah guru. Seperti mana sahabat berasa nikmat dengan Nabi SAW. Kita mesti berasa nikmat dengan guru. Guru yang boleh stopkan kita punya mulut. Guru yang boleh stopkan kita punya rohani. Kadang-kadang rohani kita tersasar ke kanan, tersasar ke kiri. Stopkan supaya alignment lurus. Kalau kita ni banyak ceramah, tapi tak ada orang yang boleh kontrol diri kita ni, maka itu tanda kita meliar dalam keceramahan kita. Itu benda. Gitu. Jadi, tak apalah. Yang penting kalau saya silap, guru saya rotan saya lah. Itu saya betulkan balik. Tapi setakat ni taklah silap. Informasinya. Cuma dalam ni je. Dia betulkan. Dalam ni. Tak apalah, itu hasil dengan guru saya lah. Jangan tanya Jangan tanya. Tapi yang pentingnya mesti ada guru. Kalau bonda-bonda ayah anda ni ada anak-anak yang berstatus ustaz. Okey, jangan duk sibuk nak tengok anak kita mengajar kulu kile. Kena tengok anak kita tu siapa guru kamu yang boleh on off kamu punya mulut. Kalau banyak ilmu macam mana pun mulut tak ada siapa yang boleh on off, maka tunggu masa je. Akan tergelincir lah. Bukan semestinya, tapi itu apa dia? Berhati-hati. Itu mesti ada guru. Kalau tidak ada guru yang mengizinkan, tidak ada guru yang memberi amanah, maka lebih baik jangan kita berkata-kata mesti ada guru kot mana pun. Begitu ya, habis. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga Isra' Mi'raj. Sikit. Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj ni berlaku awal-awal ke berlaku hujung-hujung? Awal-awal. Dia subjektif. Kalau awal-awal pun betul, hujung-hujung pun betul, tengah-tengah pun betul. Isra' Mi'raj ni. Okey, Isra' Mi'raj ni berlaku tengah-tengah. Sebab dia memang tengah-tengah antara zaman Makkiyah dengan zaman Madaniyah. Itu. Kalau jawab yang tengah-tengah. Kalau Isra' Mi'raj ni berlaku yang hujung-hujung, betul. Sebab memang berlaku hujung-hujung zaman Makkiyah. Isra' Mi'raj berlaku hujung-hujung zaman Makkiyah. Okey, kalau kata Isra' Mi'raj ni berlaku awal-awal, pun betul juga. Dia awal-awal sebelum zaman Madaniyah itu Isra' Mi'raj. Kurang lebih semua betul lah. Sebab nak raikan semua orang. Tapi yang penting Isra' Mi'raj itu berlaku apa dia? Selepas proses yang panjang di Mekah. Selepas proses yang panjang di Mekah. Apa proses yang panjang di Mekah itu? Daripada tahun pertama Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, maka perjuangan baginda semuanya berteraskan dengan dalalah. Tulis kat situ dalalah. Siapa yang nak tulis lah? Nampak ada yang buat pen, pensel tu kan? Siapa yang nak tulis? Tulis dalalah. Dalalah ni adalah bukti, petunjuk, burhan. Okey, mana evidence. Itu dalalah. Maka Nabi SAW berusaha 1001 kaedah untuk memberikan dalalah, bukti, petunjuk, okey, evidence, okey. Maknanya berkenaan dengan Tuhan kita Allah, aku ini adalah utusan Allah dan kamu percaya akan hari akhirat. Itu dalalah. Begitu. Macam-macam. Dan untuk menyatakan dalalah itu, baginda menjadikan diri baginda dalalah yang paling utama.
bahawa baginda tidak pernah menipu. Baginda tidak pernah berdusta. Baginda amat prihatin terhadap perihal hal ehwal manusia dan kemanusiaan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang turun semuanya untuk menyentap pemikiran kaum kafir Quraisy. Okey, sehingga di situ ayatnya ringkas, tepat, padat dan padu. Okey, maksudnya berdentum-dentum. Okey, itu ciri-ciri ayat Ayat Makkiyah. Ada amsal, perumpamaan. Ada kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Semuanya untuk mendorong sebagai dalalah dalam berakidah. Itu kurang lebih berapa tahun? Dalam kurang lebih 12 tahun begitu. Bila akhir-akhir zaman Makkiyah itu, barulah Isra' dan Mi'raj. Maka bila Isra' dan Mi'raj bermulanya ujian mahabbah. Bermulanya ujian mahabbah. Nabi SAW berdakwah dengan dalalah dulu. Tapi oleh kerana baginda menghadapankan diri baginda dalam memberikan dalalah kepada umat baginda pada ketika itu, dalam dakwah baginda pada ketika itu, maka sebenarnya ia adalah dorongan kecintaan dengan budi pekerti baginda yang mulia dan Allah muliakan. Namanya Muhammad. Terpuji di alam roh Ahmad. Di alam bumi namanya Muhammad. Nanti di alam akhirat namanya Mahmud. Segalanya perihal puji dan keterpujian itu dihimpunkan hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebabkan sedikit demi sedikit orang-orang yang beriman jatuh cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca saja Syama'il Muhammadiyah, baca saja Khosaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baca saja sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terserlah perkara tersebut. Kemudian oleh kerana iman itu bukan berasaskan dalalah, tapi dalalah yang disempurnakan dengan mahabbah. Tu tulis, iman berasaskan dalalah yang disempurnakan dengan mahabbah. Begitu. Sebab dalalah yang utama akan adanya Allah, dalalah yang utama akan adanya hari akhirat, itu Nabi itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang cakapnya Nabi itu sendiri bahawa Allah itu ada. Maka sebab itulah Allah itu ada. Sebab Nabi yang cakap. Itu dalalah utamanya. Maka di situ sebenarnya dalalah itu perlu kepada pemikiran, keakalan, mahabbah itu perlu kepada perasaan, penghayatan, kecintaan. Maka sedikit demi sedikit siapa yang telah pergi daripada dalalah keakalan kepada mahabbah, penghayatan, kerohanian, maka bila berlaku Isra' dan Mi'raj, di situlah mereka mempercayai bukan dengan akal tapi dengan cinta. Jadi Isra' dan Mi'raj adalah penyempurnaan pelajaran tauhid, bermula dengan dalalah, berhujung dengan mahabbah. Itu bendanya. Jadi dia bukan mahabbah a'ma, bukannya cinta buta. Bukannya cinta buta, bukan. Tapi mahabbah dengan burhan. Al-mahabbah bil burhan. Al-mahabbah bid dalalah. Kecintaan yang dengan petunjuk, dengan dalil. Begitu. Sebab kalau kita dengan Nabi SAW hanya tenggelam dalam kecintaan tanpa petunjuk dan dalil, maka kita akan mudah terjerumus ke lembah ilmu batin. Ilmu kebatinan ni. Ilmu hikmah, ilmu batin. Akhirnya tak solat lah, tak puasa lah, aku dengan Nabi lah. Aku dah dengan Nabi dah begini-beginilah. Aku boleh jumpa Nabi begini. Aku dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, aku petik jari je dia datang. Aku nak pergi mana-mana, aku akan tanya dengan Sidi Abu Hasan Syazuli bagaimana. Dia akan jadi benda-benda yang metafora sakjatih macam tu. Itu juga satu perkara yang perlu untuk diperhalusi. Tapi kenapa berlaku begitu? Sebab tenggelam dalam mahabbah tanpa mengambil kira perkara dalalah. Berlaku tak berlaku ni? Berlaku dah. Banyak berlaku tapi tak sebutlah sebab kita tak nak promosi percuma untuk golongan-golongan yang gelincir kanan kiri ni. Kita nak pastikan kita dalam perjalanan tidak tergelincir ke situ. Orang tergelincir dalam jalan percintaan dengan Nabi SAW. Sama seperti orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani tergelincir dalam perjalanan cinta. Kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdubi 'alaihim orang Yahudi sebab rasa hebat sangat, mulia diri. Waladdallin, yang sesat orang Nasrani. Sebab apa dia? Cinta yang tidak diurus jaya. Cinta yang tidak diurus jaya. Begitu. Kita tak nak, kita hanya tenggelam cinta dengan Nabi SAW, tapi tidak diurus jaya dengan dalalah yang sempurna. Dalalah itulah balik kepada ilmu fardu ain tadi. Balik pada ilmu fardu ain, dalalah tadi tu.
Okey ya? Jadi Isra' dan Mi'raj adalah penyempurnaan tauhid. Bermula dengan dalalah, disempurnakan dengan mahabbah. Maka akhirnya bila Nabi SAW pulang daripada Isra' dan Mi'raj, ini semua tahu, maka bila Nabi SAW declare bahawa apa yang berlaku pada baginda dalam tempoh satu malam, kurang satu malam itu, maka di situlah Abu Jahal bagi peluang, Ustaz Abu Jahal bagi peluang untuk Nabi SAW berbicara di tempat yang paling kira macam yang paling grandstand dekat dengan Kaabah. Sebab apa? Sebab nak katanya Muhammad ni dah gila. Begitu. Muhammad dah gila. Okey, memang ramai yang berstatus beriman pada ketika itu akhirnya murtad. Sebab hanya terbelenggu dengan keakalan dalam dalalah tapi tidak menerjah kepada kecintaan. Kenapa begitu? Kerana mereka tidak menjadikan Nabi itu SAW sebagai subjek matter dalam dalalah. Nabi itu. Mereka menjadikan maknanya Nabi sebut begini, Nabi sebut begitu, Nabi nyatakan begini. Dia ambil benda-benda yang Nabi sampaikan. Tapi dia tak ambil Nabi itu. Dia tak ambil Nabi itu. Ini jadi macam orang. Dengar tak? Dia ambil semua hadis dari Nabi SAW. Dia ambil semua ayat Quran dari Nabi SAW. Tapi Nabi itu sendiri, dia tak ambil. Akhirnya dia faham kata, bila ada Isra' dan Mi'raj, maknanya Allah Ta'ala tu di atas, nak dekat dengan atas, maka naik bukit. Supaya kita lebih dekat dengan Allah, sebab Allah tu di atas. Sebab apa? Sebab dia tidak dibukakan cahaya keilmuan untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan apa dia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan kurang lebih begitu. Nampak ya? Jadi apabila ada sahabat-sahabat waktu tu, dia hanya ambil apa yang Nabi sampaikan dan dia mengambil manfaat daripada kedudukan Nabi SAW. Dia miskin. Bila dia bersama dengan Nabi SAW, dia dapat makan, dia dapat perlindungan dan sebagainya. Maka dia menunggang Nabi untuk kepentingan dan kemaslahatan dirinya. Dia tak ambil Nabi itu masuk dalam hati dia. Maka orang macam ni lah yang pada zaman Isra' Mi'raj itu, bila Nabi SAW menceritakan berkenaan dengan apa yang berlaku pada baginda, daripada Mekah ke Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, kemudian pulang semula ke Mekah, maka bila begitu cerita Nabi SAW, maka dia kata, betul lah. Memang tak betul Muhammad ni. Habis. Jadi itu yakin ke ragu tu? Dah ragu. Bila dah ragu, iman tertancap ataupun terungkai. Tertancap teguh ataupun terungkai, bubar. Maka iman terungkai, habis. Sebab ada keraguan. Kenapa ragu-ragu berlaku? Sebab dia tidak mengambil Nabi itu sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena ambil iktibar di situ. Jangan hanya ambil apa yang dari Nabi. Ambil sunnah baginda, buah kurma, jual kurma, makanan sunnah. Minyak zaitun, ambil zaitun, jual. Makanan sunnah. Awak ni sebenarnya nak promosikan Nabi ke? Ataupun awak jadikan Nabi SAW sebagai alat promosi awak nak jual benda awak nak jual? Itu benda tu susah juga tu. Susah juga tu. Ya, itu bukan nak tuduh orang, niat kita je. Jangan sampai nanti tutup bisnes jual zaitun, jual kurma, jual buah-buah tin, apa lagi? Jual ridak, jual serban, jangan jual kayu sugi. Jangan tutup semua tu. Tapi ini betulkan niat. Itu istighfar orang yang bertaat. Itulah istighfar orang yang bertaat macam kita ni lah. InsyaAllah. Jangan kita rasa kita dah taat. Kita ni tersangatlah taat. Orang bertaat itu ada istighfar dia. Aku ni betul-betul mengambil Nabi SAW sehingga aku melakukan apa yang Nabi bekalkan. Ataupun aku ni mengambil kesempatan di atas Nabi SAW untuk kepentingan dan masalah diriku. Itu kena fikir tu. Kena fikir tu. Ustaz, kenapa pening-pening? Yelah, saya kat sini pun datang 3-4 bulan sekali. 3-4 bulan sekali pening-pening tak apalah. Maknanya kalau ustaz-ustaz lain cakap ringan-ringan je. Kalau datang doktor seorang ni, pecah kepala lah, tak apalah, pelan-pelan. Begitu. Jadi faham ya? Jadi ramai orang sekarang ni mengambil apa yang dari Nabi SAW untuk kepentingan dirinya. Tapi Nabi SAW tak masuk dalam jiwanya. Maka akhirnya, kalau berlaku dengan ujian seperti Isra' dan Mi'raj, dia akan gagal. Dia akan gagal. Sebab itulah ramai orang sekarang yang menafikan karamah para awliya. Itu dah berlaku belum? Dah berlaku. Allah karamah, barakah. Ridiculous. Nonsense. Betul tak?
Saya punya makhraj. Nonsense, ridiculous. Apa ni, no such thing. Apa karomah-karomah. Perhitungkan. Dulu wali solat satu malam 1000 rakaat. Satu rakaat 3 minit ataupun 2 minit. 1000 rakaat 2000 minit. Satu malam ada berapa? Ish, tak mungkinlah dia boleh solat macam tu. Itu orang sekarang fikir. Sebab apa? Sebab dia tidak mengambil Nabi itu sebagai paksi kepercayaan dia. Maka bila tak mengambil Nabi sebagai paksi kepercayaan, Nabi dalam hati ke luar hati? Nabi di luar hati. Nabi itu sifatnya bercahaya. Nabi itu Allah Ta'ala gelarkan sebagai yang bercahaya. Jadi bila Nabi itu di luar hati, cahaya itu masuk tak dalam hati dia? Tak masuk. Bila tidak ada cahaya Nabi dalam hatinya, dia nampak tak karomah para awliya? Dia tak nampak. Maka akhirnya dipikir dengan akal. Dia kata mustahil ada orang yang satu malam 1000 rakaat. Ini semua cerita-cerita palsu. Bis. Berlaku tak orang macam tu sekarang yang ada? Berlaku. Itu baru sikit daripada benda-benda seperti Isra' Mi'raj. Mujur tak hidup zaman Isra' Mi'raj. Kalau tak kapir terus. Itu bendanya. Ini kita bedah siasat ni. Ni agak eksplisit ni. Agak eksplisit. Agak ekstrovert. Saya dah menyampaikan. Siapa yang hati tisu, sila keraskan. Ambil kertas. Jangan tisu, ambil kertas. Kertas pula, jangan kertas biasa. Kertas manjalakat. Okay, faham ya? Bagi kental. Kalau kertas manjalakat tak cukup, ambil kertas cardboard tu. Ambil. Lagi kental. Begitu. Jadi sekarang ini, kenapa orang menafikan karomah? Bila orang menafikan karomah para wali, maka orang akan anggap semua manusia ni biasa. Tidak perlu dimuliakan. Kenapa kena buat maqam? Kena buat ada yang balut hijau? Itu ahli bait. Kena balut kuning. Kerana itu keturunan kesultanan. Kena balut hitam. Misalnya, pahlawan-pahlawan panglima. Orang semua menafikan semua benda tu. Sebab apa? Tidak mempercayai lagi perihalan karomah. Kalau dah tak percaya karomah, bermaksud habislah bahagian daripada mukjizat Nabi SAW untuk umat Nabi. Pada Nabi namanya mukjizat. Pada orang soleh namanya karamah, para wali. Pada orang biasa namanya ma'unah. Kita ni paling-paling ma'unah, confirm kita akan dapat sebab kita umat Nabi SAW. Benda ma'unah. Ni bukan ma'unah yang dulu-dulu cerita ya. Okay, nanti saya masalah pula tu. Ya, itu bukan al-ma'unah tu, bukan. Okay. Kita ni paling-paling kita akan dapat ma'unah. Apa yang berlaku pada kita, kita akan sandarkan. Kita punya apa dia? Talian hayat yang jarang-jarang kita ambil berat. Apa dia? Kod manapun aku umat Nabi SAW, mesti akan ada ma'unah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang Imam Busiri sebut tu. Yang dia bertawasul namanya sama dengan nama Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi kita kena guna benda tu. Bila orang tak percaya perkara-perkara berkaitan dengan barakah, istighosah, karamah, ma'unah, akhirnya semua orang sama semua. Akhirnya ada tak penghormatan? Tak ada. Tak menghormati para wali, tidak menghormati para ulama, tidak menghormati para kesultanan dan sebagainya. Akhirnya dia hidup seperti mana yang suka dia nak hidup. Sebab dia dah buang aspek itu. Benda ni adalah dengan cinta. Benda ni adalah dengan cinta, bukan dengan akal. Begitu. Jadi saya ulang balik. Kalaulah orang-orang seperti itu ataupun kita semua ni, katalah kita hidup zaman Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyatakan kepada kita, datang kat Haus Khadijah ni konon-kononnya. Ini takhayulat ya. Kita membayangkan dia. Nabi menceritakan tentang peristiwa Nabi Isra' dan Mi'raj. Kalau kita tidak tenggelam dalam mahabbah itu, boleh jadi kita menjadi mereka yang murtad kembali selepas daripada Nabi menyampaikan tentang Isra' dan Mi'raj. Begitu. Mujur-mujur tak berlaku zaman kita. Kita pun tak tahu kita ke mana. Jadi sebab itulah kita perlu kepada apa dia? Perihalan mahabbah. Mahabbah ini paling mudah mendapati ahli bait. Paling mudah. Mana-mana Habib kita sohbah dengan mereka. Sebab apa? Habib itu baik buruk dia itu hal dia dengan Allah. Tapi dia itu sebagai sulalah, sebagai pewaris Nabi SAW, memang itu kita perlukan supaya apa dia? Supaya berjangkit aroma kecintaan itu. Itu yang pertama. Aroma kecintaan, tulis. Aroma kecintaan bila mendapati para habaib. Bukan habaib itu batang tubuhnya. Tetapi diri mereka itu ada darah Nabi SAW. Aroma kecintaan itu yang kita pandang dengan mata hati kita. Itu bendanya. Kalau kita dah terpesona dengan aroma kecintaan itu, tak akan ada rasa, tidak ada masa lagi nak rasa berbangga.
Tak ada rasa lagi. Kamu ni dengan Habib dah berapa tahun? 5 tahun? 15 tahun? Ikut cakap saya. Saya 15 tahun dah khidmat. Apa begitu? Ada senioriti ke ayahanda pada cinta ni ayahanda? Ada senioriti ke pada cinta? Dengar. Tiada senioriti pada cinta Nabi SAW. Tulis. Tiada senioriti. Ini macam budak sekolah je. Form 5 bully Form 4. Form 4 bully Form 3. Form 3 bully Form 2. Form 2 bully Form 1. Form 1 nak bully siapa? Form 1 kena bully lah. Tunggulah aku naik Form 2 esok aku bully orang lain pula. Benda cinta ni tak ada senioriti. Masing-masing merapati para habaib kita ini. Mujur ada Amir Hussein. Dengan At-Taufiq dan sebagainya. Ada Habib Ali kita. Kemudian ada para habaib lagi lah. Maknanya saya nak sebut banyak lah. Mana tak terkira lah yang Allah Ta'ala berikan pada kita ni. Dekat Indonesia apatah lagi. Okey, dekat Singapura juga tak kurang. Maka kita merapati mereka itu untuk kita menikmati aroma kecintaan. Kerana kita takkan mampu untuk mencintai Nabi dengan cinta biasa. Kita hanya boleh mencintai Nabi dengan aroma kecintaan yang Allah bekalkan di dalam diri semua zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan jangan cemburu. Jangan cemburu. Alah, mentang-mentang lah ahli bait. Dimuliakan. Aku pun nak dimuliakan juga. Alah, hai. Jangan cemburu masing-masing lah. Kita tak minta untuk dilahirkan. Maka dah lahirkan, ada lahir sebagai sulalah. Ada yang lahir sebagai biasa. Ada lahir sebagai keturunan-keturunan dan sebagainya. Itu bahagian masing-masing. Okey, itu bahagian masing-masing dan tanggungjawab masing-masing. Habib ada tanggungjawab dia. Kita yang tidak Habib ada tanggungjawab kita dah. Itu saja. Tak perlu nak cemburu-cemburu. Sekarang ni bantah pula. Menafikan. Ini bukan Habib. Hanya ini yang Habib. Itu alahai. Itu macam budak-budak kecil. Aroma kecintaan ni kita asyik. Bila kita asyik, maknanya akhirnya dengan aroma kecintaan itu, kita akan pandang cinta Nabi pada semua umat Nabi SAW. Itu yang kita nikmati. Maka tidak ada lagi senioriti, siapa yang banyak berkhidmat, siapa yang lebih lama berkhidmat dan sebagainya, tak payah. Maka semuanya tak apa, saling meraihkan, saling memaafkan. Maka benar-benar menjadi sebuah keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Habis. Letih dah agak ni. Letih pun ada, syahdu pun ada. Maknanya risau pun ada. So apa yang kita cakap ini, kita ada dia punya beban-beban dan tanggungjawab yang tersendiri. Macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita rabitah dulu dengan guru kita dengan selawat Nurul Mubin. Okey, rabitah dulu, rehat dulu. Rabitah. Okey, rabitah faham ya? Mari kita establish connection rohani kita dengan guru mursyid kita yang membimbing. Siapa yang dah ada mursyid, rabitah akan dengan mursyid masing-masing. Siapa yang tak ada mursyid lagi, rabitah akan dengan para habaib yang kita ikut majlis-majlis mereka. Supaya akhirnya aroma kecintaan itu menerpa dalam diri kita. Kita baca selawat Nurul Mubin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sambung balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi ja'a bil alamin. Ini nak suruh saya berhenti dah ni. Nak suruh saya berhenti ni. Ini husnuzan saya ni, nak suruh saya berhenti. Boleh lagi ke ni? Kita duduk semangat ni, peluh-peluh ni, semangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekarang kita faham
Okey, Ustaz, tak faham lah Ustaz, apa Ustaz cakap ni. Apa sebenarnya? Sebenarnya begini. Bila kita merapati para habaib, berkhidmat, kita merapati para masyayikh, para mursyid dan sebagainya, itu sebenarnya adalah untuk kita memasukkan Nabi SAW dalam rohani kita, itu bendanya. Jadi, bila kita buat apa saja yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita, untuk kita merasai ma'iyah dengan Nabi SAW, untuk kita merasai bersama dengan Nabi. Kita membaca Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Kita bersugi dengan perbuatan yang Nabi SAW lakukan. Itu merasai ma'iyah. Hudur hati kita dengan Nabi, itu yang nak. Bukannya kita mengambil manfaat daripada apa yang Nabi lakukan untuk kepentingan diri sendiri. Begitu. Jadi untuk dapat Nabi itu benar-benar berada dalam hati kita, itu perlukan kepada bimbingan kerohanian yang khususi. Perlu kepada bimbingan rohani yang khususi. Bila dah ada bimbingan rohani yang khususi, barulah amalan-amalan kita itu pasti menjadi madu, tidak menjadi racun. Okey, Ami juga minta saya sebut tentang amalan-amalan bulan Rajab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Okey, sebelum kita pergi kepada perkongsian amalan-amalan yang pelbagai itu, yang penting amalan ni apa tujuan dia? Amalan ni tujuan dia nak menjadi madu, penawar bagi hati dan rohani. Kalau tak kena gaya ambil, amalan tu boleh jadi racun. Bagaimana amalan tu menjadi racun? Apabila kita rasa kita bergantung dan rasa selesa dengan amalan yang kita lakukan. Bagaimana boleh berlaku begitu? Apabila amalan-amalan itu kita ambil. Ambil daripada buku. Okay, ambil daripada guru. Walaupun ambil daripada guru. Okay, ambil daripada kawan-kawan. Ambil daripada pembacaan dan sebagainya. Yang kita ambil. Apa saja amalan yang kita ambil, ada potensi menjadi racun. Minta maaf, ini bukan benda fiqah. Benda fiqah, apa saja amal, mesti dapat pahala. Ini benda tasawuf. Ini seni tasawuf ya, seni tasawuf. Okay, seni tasawuf ni bukan soal pahala dan dosa. Tasawuf ni soal penawar ataupun racun. Banyak amalan menjadi racun kalau amalan itu hanya diambil. Tapi amalan hanya akan menjadi penawar kalau ia, apa dia, bersifat bukan mengambil, tapi bersifat menyerah. Ni dengar dulu. Jangan tulis lagi. Takut tulis tapi tak faham. Tulis je tak faham. Dengar elok. Kalau amalan tu kita ambil, maka bertambah tak rasa memiliki amal? Bertambah. Bila berasa bertambah memiliki amal, bertambahkah rasa mulia dengan amalan? Bertambah. Bila bertambah rasa mulia dengan amalan, mudah tak rasa memandang hina orang yang tak beramal? Ya mudah. Akhirnya racun ke penawar? Racun. Sebab apa? Sebab kita mengambil jadi kita punya. Mengambil jadi kita punya. Akhirnya, kita bukan hamba Allah. Tapi kita hamba kepada amalan kita. Yang mana kita beramal untuk kepentingan diri kita. Maka akhirnya kita ni menghambakan diri kita dengan diri kita. Maka kita mensyirikkan Allah dengan siapa? Dengan amalan yang kita nasbahkan kepada diri kita. Maka akhirnya, iblis tak ada masalah kalau macam tu kita beramal. Maka dia yang akan bangun kita tahajud. Bangun, roti al-hadad, bangun. Iblis yang kejut kan. Jangan, tak baca hizib bahar lagi. Ini tak buat lagi maknanya hadrah-hadrah ni. Iblis yang akan memberi dorongan kita. Sebab apa? Itu racun untuk kita. Sebab apa? Kita bersifat mengambil. Begitu. Jangan marah saya kenapa pandang saya macam ni. Relax lah. Duhai Nabi pujaan hati dirimu. Diriku umat yang mencintai, namun apakan daya diriku ini insan biasa, terkadang curah dalam cinta, moga dah terluka dirimu yang amat menyinta pada semua manusia. Habis dah kata dulu, tak kata. Okay, habis. Amalan itu hanya akan menjadi madu ataupun penawar kalau ia dilakukan dengan cara penyerahan. Mana kita amal apa? Hizib bahar. Hizib roti al-hadad. Okey, dan apa lagi? Mana hizib Imam Nawawi, hizib Imam Abbas Asyazuli yang sebagainya itu. Bila kita laksanakan hizib-hizib itu sebagai cara untuk kita serahkan rohani kita kepada guru yang membimbing kita. Biar tak banyak pun, tapi istiqamah.
Walaupun sedikit. Maka bila kita beramal dengan amalan itu untuk sebagai satu bentuk penyerahan, maka di situ keberkatan yang Allah berikan kepada guru kita itu akan dapat juga pada kita sebab dah ada connection. Dan guru kita itu mendapat keberkatannya kerana dia juga telah menyerahkan dirinya kepada gurunya. Gurunya juga telah menyerahkan kepada gurunya. Maka akhirnya semuanya menyerah kepada siapa? Menyerah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW dia akan rangkul semuanya. Awal-awal dulu kalau saya sebut benda ni saya akan menangis. Tapi sekarang sudah kental. Nangis belakang-belakang je dengan Kak Yang berdua. Kalau depan-depan ni macho, relax je. Tapi awal-awal saya cakap benda ni, pasti benda ni, point ni memang guru saya lah yang mengajarkan. Kali pertama guru saya sebut benda ni, kami meraung-raung menangis. Sebab apa? Selamanya kita tersalah dalam beramal. Beramal kerana mengambil, bukan beramal kerana menyerah. Macam mana nak menyerah kita beramal kalau kita hanya petik-petik daripada buku? Kalau kita pergi majlis-majlis Habib, majlis-majlis Syekh, majlis-majlis para asatizah, dia bagi amalan begitu, kita ambil. Qabil tu. Bila masa salim tu, ruhi ila ruhik. Bila aku terima amalan, qabil tu. Itu lafaz fiqah. Lafaz tasawufnya, sebenarnya qabil itu, aku terima itu maksudnya, aku terima penyerahan rohaniku kepadamu. Supaya dirimu dapat membimbing rohaniku dengan asbab amalan yang kau ambil ini. Memang syariatnya mengambil amalan, hakikatnya satu penyerahan. Kalau tak ada guru, boleh tak berlaku penyerahan? Ayahanda, kau tak ada guru nak serah kat mana ayahanda? Tak ada nak serah mana-mana. Jadi akhirnya pegang diri juga. Akhirnya rasa seronok dengan beramal. Itu bendanya. Tapi jangan kata, dah tu ustaz nak kena amal tak kena amal ni. Kenalah amal, jangan tinggalkan amalan. Jangan bertambah pun tak apa walaupun tak berkurang. Jangan. Okey, yang penting beramal dengan apa dia? Dengan niat penyerahan bimbingan kerohanian. Itu bendanya. Okey, jadi dan tidak semua guru yang melafazkan nak bimbing kita tahu. Tak semua guru yang mana nak ambil amalan ini. Tak semua guru yang ada credibility, yang ada entitled untuk membimbing. Hanya yang diamanahkan untuk membimbing saja yang boleh membimbing. Dan yang diamanahkan untuk membimbing terlebih dahulu telah melalui proses dibimbing. Perhalan bimbingan inilah ilustrasi dalam Isra' dan Mi'raj. Dan Isra' Mi'raj ini adalah perayaan orang sufi, perayaan orang tariqah. Ia mengilustrasikan betapa bahagianya dibimbing oleh guru. Sehingga akhirnya guru menarik rohaninya supaya berhadapan dengan hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Takat tu je kita boleh cakap. Jangan tanya bagaimana. Sebab apa? Sebab Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Maka jangan dipikirkan dengan keakalan. Tapi benda tu real bagi mereka yang telah mengalami. Kita akan rasa tangan guru kita yang tarik kita tu. Tidak, itulah ilustrasi dalam Isra' dan Mi'raj. Mi'raj daripada Makkah, Isra' daripada Makkah ke Baitul Maqdis, itu ibarat syariat. Mi'raj daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, itu ibarat hakikat. Maka perjalanan itu dengan asbab, apa dia? Bimbingan guru. Kurang lebih begitu salah satu ilustrasi penghayatan kepada Isra' dan Mi'raj. Maka, nak buat apa dia sekarang ni? Kena minta ke Allah supaya dipertemukan dengan mana-mana hamba Allah yang sudi untuk membimbing rohani kita. Maka akhirnya lepas daripada majlis ini, apa saja amalan yang kita amalkan, bukan semata-mata untuk mengambil, tapi amalan untuk, apa dia? Menyatakan penyerahan rohani untuk menerima bimbingan rohaniah. Sehingga rohaniah kita terhubung dengan rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah ilustrasi Isra' dan Mi'raj. Dia ada banyak angle tau. Ada banyak angle. Kita nak tengok Isra' dan Mi'raj ni. Saya ambil angle yang saya rasa yang agak simple. Simple lah kot ni noh. Mudah-mudahan simple lah. Ni sebenarnya yang agak simple dalam perihal ilmu rohani. Dia ada lagi yang lebih detail-detail tu, tapi itu tak perlu. Itu nanti kemudian akan dapat kefahaman tu. Okey, mana agak simple, maknanya sebab itulah Isra' dan Mi'raj ini murid-murid akan ziarah guru. Sebab apa? Kegirangannya kat situ. Macam mana proses perjalanan dengan syariat dan hakikat, akhirnya kita rasa syuhudiah dan musyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan suatu bentuk keadaan yang tidak boleh dihuraikan dengan akal, yang hanya dinikmati oleh rohani. Begitu. Tak apa. Faham
sebab dah rasa. Tak faham sebab tak rasa, confirm. Jadi kalau dah rasa benda ni mesti faham, dia akan senyum. Dia faham. Dah rasa tu pula ada tahapan-tahapan dia. Ada tahapan dia. Yang faham tahap UPSR, tahap tu. Ada yang faham tahap PMR, ada yang SPM, ada yang STPM, ada yang STAM, ada yang sarjana muda, ada yang sarjana, ada yang PhD. Dan ada yang lebih daripada itu. Ikut faham masing-masing. Tapi benda ni nikmat. Okey. Siapa yang rasa tak faham? Jangan angkat tangan. Siapa yang rasa tak faham, rasa rugi tak? Jangan rugi. Jangan rugi. Ya Allah, ruginya aku. Aku dah berapa lama dekat sini. Aku tak faham lah. Mana ustaz kata tak faham sebab tak rasa. Rasa rugilah sangat. Jangan. Sebab apa? Sebab kita umat Nabi SAW. Para mursyid, para masyayikh kita sebut, kekal saja istiqamah. Paling-paling 7 detik sebelum mati akan diberi kefahaman benda ni. Ini bukan kalam saya. Ini kalam guru. Saya panjangkan saja. Saya pun sangka baik dengan guru tu. Bila sangka baik dengan guru, macam ustaz sebut tadi, bukan keakalan lagi. Tapi sebab kita dah serah rohani kita dengan kecintaan itu, dan kita Nabi dapat ke kita dengan asbab dia. Begitu, maka mesti akan dapat. Ini tak perlu nak difikir-fikirkan lagi. Yakin dan sangka baik itu je. Tetapi tidak meninggalkan syariat dan juga tidak bertentangan dengan i'tiqad. Yang penting tidak bertentangan dengan i'tiqad dan tidak meninggalkan syariat. Itu saja. Begitu. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang faham apa yang saya cakap ini bermaksud dia dah rasa. Kalau siapa yang tak faham lagi bermaksud mungkin dia tak rasa. Ataupun mungkin dia dah dapat tapi dia tidak ada pedoman, mapping, apa penghuraian-penghuraian tentang benda yang saya cakapkan ini. Jangan bimbang, teruskan saja istiqamah. Yang penting ulang poin pertama, ilmu fardu ain, selesai. Poin yang kedua, ilmu mesti dengan cahaya, selesai. Poin yang ketiga, dalalah mesti bersama dengan mahabbah, selesai. Ini je yang 4 benda ni je saya cakap. Yang lain tu hanya sembang-sembang pengkayaan. Tapi intinya ni, okey, buat yang benda ni nanti 7 detik sebelum mati. 7 detik sebelum nafas terhenti, pasti akan tersingkap. Sebab apa? Sebab kita umat Nabi SAW, mesti Allah akan bagi. Jangan duk bimbang, kekal saja. Kekal saja begitu. Okey, lepas tu nanti masing-masing dengan perjalanan kerohanian masing-masing. Begitu. Kemudian, kalau kita baca kitab Imam Sya'rani misalnya, Pak Sumit rahimahullah yang waliullah dekat Kedah tu kan, okay, banyak dalam tulisan dia tu, dia petik daripada Imam Sya'rani. Makamnya di Mesir, di Kahirah. Imam Sya'rani kan banyak menulis tentang keluarbiasaan para awliya ni kan. Maka bila kita baca benda tu, kita kata amat mungkin sekali untuk kita laksanakan. Sebab mereka telah berada dalam dimensi yang tersendiri. Kita iltimas, kita mengambil sedikit keberkatan daripada keberkatan mereka itu. Habis. Maka dah faham benda ni, maka akhirnya untuk bulan Rejab yang berbaki 1 hari, 1 malam kurang lebih, bulan Rejab, kalau tak salah hitungan, maka kita Rejab ini sinonim dengan istighfar. Istighfar ahli maksiat, satu perkara. Istighfar ahli taat, satu perkara. Istighfar ahli maksiat pada maksiat yang dilakukan. Istighfar ahli taat adalah khawatir ketaatan itu satu tipu daya. Sebab apa? Yang racun dan penawar tadilah. Gitu. Maka semua orang perlu istighfar. Jangan sampai rasa, aku ni tak perlu istighfar dah sebab aku ni dah memang 24 jam dekat House of Khadijah. Aku memang tidak ada buat dosa lagi. Sebab aku dah di sini. Aku terjaga dengan House of Khadijah. Contohnya begitu. Ni nampak macam berseloka kan? Tapi memang ada orang cakap kat saya begitu. Ustaz, saya nak istighfar tak best lah Ustaz. Sebab saya rasa saya tak dosa dah Ustaz. Aduh, dunia ya Allah. Kecil besar dia. Muju waktu tu saya masih muda. Masih muda dari sekarang. Sekarang muda lagi bang. Tapi saya masih muda daripada sekarang. Dia pangkat ayahanda lah kan. Kalau tidak, nak aja saya, cubit telinga. Tapi saya refer pada guru saya. Macam mana nak berhadapan dengan orang macam ni? Maka guru saya sebut, kalau kamu tak berasa kamu berdosa, itu dosa yang lebih besar daripada sekali dosa yang ada. Jadi kalau kita beristighfar, tak rasa manis dengan istighfar. Sebab rasa tak buat dosa lagi. Dulu nyanyi. Awas, gerak langkah, awas. Tu dulu nyanyi. Berawas-awas. Tapi dia tak tahu apa yang dia awaskan. Awaslah daripada sebarang kegelinciran. Sekarang dia rasa macam dia dah berawas dah. Mana aku dah tak buat gelincir kanan kiri. Amalan aku lepas solat aku dah on. Okey, sedekah pun dah okey. Solat jemaah pun dah 5 waktu. Solat subuh, simple.
Solat subuh berjemaah di masjid. Simple. Okey, jadi rasa macam tak dosa. TV pun tak tengok dah. Tengok maulid, selawat, ceramah aja kan. Maknanya, memang terisi dengan zikrullah 24 jam. Maka, kalau istighfar tak lazat lah Ustaz. Tak lazat istighfar. Sebab apa? Sebab saya dah taat dah ni. Maka itu adalah tanda kena ada kanker rohani. Kanker. Itu kanker. Kanser rohani. Itu kena masuk apa dia? Kena masuk apa dialisis. Dialisis buah pinggang apa? Kena masuk apa? Kemo. Kena masuk kemoterapi. Spiritual kemoterapi. Sebab rasa tak berdosa lagi. Jadi ingat, kalau kita rasa sudah tidak lazat lagi dengan istighfar, itu takut masalah kanser rohani. Maka kita kena, sebab itulah sebahagian bimbingan para mursyid, kamu berhenti jap amal. Yang sunat-sunat itu kamu berhenti. Sebab itu semua racun. Sebab kamu dah memang terbelenggu dengan amalan kamu sendiri. Sedangkan kamu perlu sibuk beramal untuk sedangkan kamu kena beramal untuk sibuk dengan Allah. Tapi kamu dah terlalu sibuk dengan amal. Amal tu hijab kamu. Berhenti kejap. Itu khususi dengan mursyid masing-masing ya. Begitu. Jangan faham kod fiqah. Kalau faham kod fiqah, inilah doktor yang satu-satunya menjurus saya meninggalkan amalan. Ada juga yang cakap macam tu ayah anda. Saya tak pernah lagi ada ustaz yang suruh meninggalkan amalan. Inilah seorang-seorang hanya suruh saya tinggalkan amalan. Berapa tahun saya beramal dengan amalan ni? Ada. Orang Johor. Tersebut pula. Satu daurah tu, dah lama dulu, sebelum PKP. Dia kata, Ustaz, saya buat begini, saya rasa begini, begini. Dalam pengalaman saya dibimbing, begitu masalah dia, saya kata, ini masalah amalan racun. Saya kata, ayah anda, berhenti dulu amal ni. Kita tengok dulu macam mana. Pastikan bernyambung cahaya dulu, baru sambung balik amalan. Tiba-tiba belakang-belakang dia kata, berani ustaz muda ni suruh saya tinggalkan amalan keturunan saya habis. Itu memang berlaku. Sebab apa? Sebab dia rasa itu amal dia bergantung dengan amalan. Ini seni ya. Ini seni bimbingan kerohanian. Okey. Jadi Allah SWT dalam bulan Rejab ini banyakkan istighfar. Kalau tak manis rasa istighfar, itulah istighfarnya. Kalau kita istighfar, tak rasa manis dengan istighfar, maka itulah istighfarnya. Jom kita istighfar kabir. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum ghaffaradz dzunubi dzal jalali wal ikram wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركات وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى. Itu untuk bulan Rejab banyakkan istighfar. Istighfar kabir ini adalah istighfar yang biasa menjadi amalan Tariqah Ahmadiyah Idrisiyah. Tengok je kat internet tu istighfar kabir. Maka boleh dengar ulang-ulang. Kemudian untuk bulan Syakban,
maknanya sebab ayahanda Ami maknanya berpesan atau kongsi tentang amalan-amalan yang biasa kita nampak beberapa para ahlilah ini beramal dalam bulan Syaban ni, ambil nisfu Syaban. Kita bertafaul dengan keberkatan nisfu Syaban itu untuk kita membaca 1000 kali surah Al-Ikhlas. Malam nisfu Syaban ni maknanya esok 15 Syaban malam ni lah. Okey. 1000 kali surah Al-Ikhlas. Jadi kalau mampu maknanya dilaksanakan semasa dalam solat. Kalau mampu. Niatnya solat sunat mutlak. Niat dia solat sunat mutlak. Mutlak tak ada limit. Gitu. Jadi kalau kurang lebih 1 rakaat 10 kali Al-Ikhlas. 1 rakaat. Jadi untuk 1000 kali ada kurang lebih dalam 100 rakaat. 100 rakaat je. Buat pelan-pelan. Tak semestinya begitu. Memang ada latihan yang begitu. Bertafaul. Okey, maknanya bertafaul. Niatnya apa dia? Niatnya dengan asbab barakah surah Al-Ikhlas 1000 kali yang dibacakan dalam solat. Tempoh dia mula lepas maghrib sampailah habis. Sebelum subuh. Macam tu. Okey, supaya apa dia? Supaya mendapat hakikat tauhid yang mencapai makrifat kepada Allah. Hakikat tauhid, makrifat kepada Allah. Macam tu. Okey, begitu. Jadi kalau tak mampu dalam solat, maka dalam biasa 1000 kali Al-Ikhlas. Begitu. Ada juga amalan maknanya dibacakan pada batu-batu kecil. Ini amalan saja ya, nak ambil tak ambil udah. Maknanya jangan nak gaduh-gaduh ya. Ini tafaul dengan amalan orang soleh saja. Okey, maknanya sebab takut ni ada live ke apa ni, takut lah ni nanti orang cakap macam-macam kan. Ini hanya tafaul. Okey, ambil batu-batu kecil, macam batu akuarium tu. Okey, batu-batu batu perhiasan tu lah kan. Maknanya ambil 10,000. Satu keluar Allahu Ahad, satu batu. Okey, simpan kat situ. Okey, maknanya nanti bila mati, maknanya letak dekat pusara kita sebagai tafaul. Ini mengambil sempena para sahabat pesan, kalau aku mati, tanamkan aku bersama baju perang aku bersama dengan Nabi SAW. Begitu. Itu ada juga maknanya para ahlilah, maknanya dia dah gali kubur dia siap-siap, dia baca Quran gitu siap-siap. Berapa kali khataman, maknanya itu adalah maknanya ikhtiar kerohanian. Okey, yang Allah bukakan pada mereka. Ini tidak wajib, maka kalau tak buat pun tak apa. Ia tidak haram, kalau orang nak buat jangan larang. Yang penting iktikad sama Asy'ariyah Maturidiyah, yang penting syariat jangan diremehkan. Begitu. Jangan sebab nak baca qul Allahu Ahad isyak pun tak solat. Kenapa tak solat isyak ni? Maghrib, mana maghrib? Tak apalah nak habis qul Allahu Ahad 1000 kali, bukan begitu ya. Macam mana banyak pun amalan sunat, dia tidak akan dapat menandingi amalan wajib, takat yang mampu. Tapi yang perempuan kalau duk buat, tiba-tiba suami panggil dengan panggilan-panggilan yang pelbagai lah. Ada panggilan suruh buat kopi, ada panggilan-panggilan yang lebih mendalam lagi, maknanya berhenti dulu. Suami yang paling utama. Kata, abang, jangan abang. Malam ni cuti. 1000 Al-Ikhlas. Kalau suami bagi, okey tak apalah, awak pasti buat Al-Ikhlas, maknanya untuk saya sama okey tak apa. Maka suami relax lah malam tu. Tengok TV, tengok YouTube, biar isteri je beramal. Okey kan? Kalau dapat isteri macam tu kan? Satu malam je bang. Satu malam je isteri beramal, dapat kita juga. Gitu. Tapi kalau boleh, kalau ada yang macam tu bang, jom sama-sama. Abang 500, saya 500 ataupun berjemaah dan sebagainya, begitulah. Ini setakat yang mampu. Kalau dapat habis, tak habis sudah. Itu amalan seperti nisfu Syaban. Dalam nisfu Syaban ini juga dianjurkan banyak berselawat. Buatlah selawat apa-apa selawat, tapi ingat, kali ini kita punya direction kita berselawat bukan nak mengambil ganjaran dan fadilat, tapi berselawat untuk menyerah rohani kepada Nabi. Satu tulis, berselawat untuk penyerahan rohani kepada baginda Nabi SAW. Itu very crystal clear. Maknanya tidak ada ragu-ragu lagi, tidak ada bertapi-tapi lagi, kat clear. Jadi maknanya apa saja selawat, sama ada selawat yang panjang, selawat yang pendek, selawat Jibril atau apa yang paling ringkas. Ya Allah, aku berselawat, rohaniku serah pada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dah ada guru, pintunya kena melalui pintu rohani guru tersebut.
Siapa yang tak ada guru boleh disandarkan kepada para habaib yang kita committed dengan majlis mereka, kerana mereka juga asbab keberkatan kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Itu je cara dia. Habis. Kalau majlis habaib pun tak ikut, guru mursyid pun tak ada, nak buat macam mana? Sandarkan kepada siapa? Mak bapak. Sebab mak bapak kita adalah keramat yang berpanjangan untuk kita sebagai anak. Selagi hidup. Selagi hidup. Kalau dah meninggal, habis sebenarnya. Kalau meninggal habis, selagi hidup. Kalau ada mak bapak saja, mak saja, bapak saja, mana yang ada tu. Okay, jangan sampai direndahkan mak bapak kita itu. Sebab wali besar macam mana pun tak akan dapat menandingi keramat mak kepada anaknya. Keramat bapak kepada anaknya. Dan itu balik kepada kondisi keluarga masing-masing. Habis. Jadi itulah tentang Syakban. Okay, kemudian bila bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan, saya lebih menganjurkan, ni banyak amalan-amalan yang saya dapat pada guru-guru saya, tapi yang saya rasa yang paling simple, banyak tafakur. Banyak tafakur. Siapa yang rasa boleh maknanya nak kejar khatam Quran, maka bertafakur semasa dia bertadarus. Kadang-kadang kita lemah, bertadarus tu fikir nak cepat habis, tapi tafakur tu tak ada. Maka habis tadarus, kita ambil tafakur. Banyak dalam bulan Ramadan banyak bertafakur. Contohnya begini, lepas tadarus habis semua bagai satu pusingan, kita duduk sekejap dan setengah jam duduk dengan Allah. Ibaratnya duduk dengan Allah. Macam mana huraian ibadat duduk dengan Allah ni? Begini huraian dia. Dengar, tengok huraian dia. Hadirkan sifat ma'ani. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani siapa punya? Allah punya. Di mana nak pandang sifat ma'ani itu? Pada diri kita. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Pada panca indera ni. Maka renungkan di situ. Sampailah semuanya itu menjadi penyebab nafas berlaku. Nafas menggerakkan jantung. Jantung menggerakkan dejutan nadi. Okay, dan sehingga mata berkedip dan berlaku pergerakan. Semuanya itu tanda kasih Allah. Itu je. Dah kali tenggelam dalam rahmaniyatullah dan rahimiyatullah. Tu tulis. Rahmaniyatullah dan rahimiyatullah. Itu dalam bulan Ramadan. Begitu. Duduk. Dan nak buat benda ni, kalau yang isteri minta izin kat suami dulu. Bang, kalau antara maghrib isyak, saya nak bertafakur sebentar. Maknanya mudah-mudahan abang bagi ruang. Minta, kena tolerate. Ni kena minta izin. Tak apa bang, nanti saya akan ganti balik dengan yang best-best yang kemudian. Gitu. Okay? Dan kalau suami tak payah ngada minta izin isteri. Minta izin isteri pula. Tak payah, suami buat je lah. Isteri, jangan kacau. Abang nak tafakur. Jangan kacau apa-apa. Nak berletih pun nanti, pause dulu. Nak buat aduan rakyat, baik bocor ke, lauk habis ke, gas terlepas ke, apa nanti dulu. Begitu. Kita kena mutual supaya tak terganggu. Duduk situ dalam setengah jam. Satu hari setengah jam. Okay, paling baik di antara waktu lepas subuh sampai isyraq. Kalau tertidur pun tak apa. Tidur dalam dakapan. Ibaratnya tidur dalam dakapan. Begitu. Itulah maknanya tentang amalan yang Ayahanda Amir Hussein pesan untuk saya kongsikan. Maka itulah saja tausiah saya. Nak tunggu 10.30 saya pun tak larat. Lagi 18 minit cukup lah tu. 18 minit dihalalkan lah. Saya boleh tunjuk ya, saya tak melawak ya. Ayahanda bagi WhatsApp kali sehingga minimum 10.30 dia kata. Habis modal dah yang dia. Modal tenaga pun habis dah ni. Okey. Jadi itu saja saya simpulkan kembali. Yang pertama berkenaan dengan apa? Yang pertama saya bincang tentang ilmu fardu ain. Okey, saya simpulkan balik. Kok mana pun ini tindakan, plan of action, action plan. Okey, pertama ilmu fardu ain. Kok mana pun mesti mendasari daripada segala ilmu yang lain. Kedua, apa dia? Tentang memandang Al-Quran sebagai Alkitab dengan memandang Al-Quran sebagai nur. Kena ada dua-dua. Maknanya kita bawa Al-Quran tu dalam dimensi Al-Quran itu nur. Nur itu kita perlu ada ilmu, baru boleh nur itu berada dalam ilmu tadi. Jangan ambil nur saja di angan-angan khayal. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya istilahkan tadi, dalalah dalalah dan mahabbah. Itu kesempurnaan tauhid. Dalalah dan mahabbah. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, Isra' Mi'raj, ilustrasi perjalanan rohani. Tu. Isra' Mi'raj, ilustrasi perjalanan rohani. Pada Isra' itu syariat, pada Mi'raj itu hakikat. Begitu, itu yang keempat. Yang kelima berkenaan dengan amalan sama ada racun ataupun penawar.
Okey, racun kalau kita ambil. Kalau penawar, beramal untuk penyerahan. Itu yang ke-5. Dan yang ke-6, perkongsian amalan, bulan Rejab istighfar, bulan Syakban, Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas dan selawat, dan bulan Ramadan adalah tafakur. Begitu. Dan semuanya ini mesti dengan bimbingan guru. Kalau pun tak ada siapa lagi, tak apalah. Dengan izin guru saya, sandarlah kepada saya. Kalau lelaki, sandar kepada isteri saya, Kak Yang. Kalau perempuan, habis. Itu je. Okey, maknanya lafaz. Saya tak ada apalah ni, maknanya nak tumpang pada Kak Yang lah. Itu lafaz. Okey, yang tua ke, yang muda ke. Tapi nak lafaz tu, kalau dah lafaz tu, janganlah daring-daring sangat. Lafaz tu, lafaz betul-betul lafaz dah. Penyerahan untuk dibimbing. Tua ke, muda ke, bukan kira umur dah. Pangkat ke, datuk, datin, nenek apa semua, tak ada lah. Maknanya kalau nak penyerah ke, maknanya Kak Yang, saya mohon nak menumpang dengan bimbingan daripada Kak Yang. Macam tu, kena ada penyerahan dan ada ketundukan itu. Jangan, Kak Yang. Saya Kak Yang boleh. Saya ni Toh Sri. Kan? Dia nak gabung dating Sri dengan Tan Sri ke perempuan, Toh Sri. Macam tu. Jadi maknanya saya dengan Kak Yang Nanti Kak Yang, nanti I call you tau. UI. Nak berguru ni adablah sikit. Maknanya begitu. Itu bendanya. Ya, memang kami mendapat amanah untuk membimbing siapa yang bersangka baik untuk menerima bimbingan itu. Setakat mana yang termampu. Itu saja. Jadi itulah benda yang saya boleh kongsikan pada malam ini. Dan kita jadikan majlis ini sebagai majlis yang menjadi asbab keberkatan di antara satu sama lain. Nur ala nur di kalangan kita. Ya Allah, dengan keberkatan para habaib, para ahli bait, para Rasulullah yang engkau pertemukan dengan kami, engkau berkati diri kami dan engkau sinari rohani kami dengan sedikit bingkisan cahaya Nabi daripada jiwa para habaib yang kami cintai. Allahumma amin. Ya Allah, dengan keberkatan guru-guru kami semuanya dan dengan keberkatan ibu bapa kami, di atas status mereka itu ibu bapa, engkau berkatilah diri kami dan semua zuriat kami sampai ke hari akhirat. Ya Allah, dengan keberkatan maulid yang kami alunkan di sini ataupun di mana saja, dengan keberkatan maulid dan puji-pujian kepada Nabi SAW yang dialunkan oleh sesiapa sahaja, maka kami termasuk di kalangan golongan yang menghadiri majlis maulid, maka engkau berkatilah kami semua, sampailah semua zuriat kami, sampailah kepada semua zuriat kami sampai ke hari akhirat. Ya Allah, berkatilah semua umat Nabi Muhammad SAW, zahir dan batin, jasmani dan rohani, dan pertemukan kami dalam dakapan pelukan baginda Nabi SAW. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya Habiballah. Sallallahu alaika ya Nuradatillah. Sallallahu alaika ya Nur Jamalillah. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya Habiballah. Sallallahu alaika ya Nur Datillah. Sallallahu alaika ya Nur Jamalillah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nur Datillah. Assalatu wassalamu alaika ya Nur Jamalillah. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الله حق يا حي يا قيوم يا قهار يا وهاب يا فتاح يا واحد يا أحد يا صمد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. آمنت بالله وبما قال الله. آمنت بالرسول وبما قال الرسول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه أستغفر الله العظيم من كل ذنب ظاهرا وباطنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah itu saja. Berbaki 10 minit minta halal. Okey, dan jangan salahkan saya banyak bercakap sebab tidak ada yang tidur. Ada kalau nanti semua tengok macam nak lagi kan sebab saya yang habis modal. Jadi terima kasih ayah anda Ami, maknanya atas ruang ustaz, dan ayah sendiri, okay, dan semua yang hadir. Kalau dia tak faham apa-apa malam ni rapati saya terus tanya kat saya ya. Yang perempuan tanya dengan Kak Yang yang cantik tu lah. Tu yang betul-betul depan saya. Saya memang kalau mana majlis memang saya kena dengan dia. Tu Nur ala Nur. Tu. Ni Kak Yang, ni ayah Kak Yang. Saya tumpang berkat ayah. Macam tu. Ni tumpang berkat anak. Dan tumpang berkat semualah. Semua kita saling tumpang menumpang keberkatan. Tidak ada yang mulia, hanya memandang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ceramah balik pula ni habis dah. Okey. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu